Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar bab 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. Untuk 7.3 ni kita ada dua lagi tajuk dia, anak tajuk dia itu 7.31 prinsip keabadian tenaga dan 7.32 perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Okey. Untuk 7.31 ni, sebelum kita pergi lebih detail, awak perlu tahu apa itu prinsip keabadian tenaga. Okey, prinsip keabadian tenaga, abadi. Maksudnya tenaga tu dia tak boleh nak dimusnahkan. Dia tak boleh nak dicipta, nak dibuat, tak boleh. Sebab dia abadi. Abadi maksudnya dia kekal lah. Tenaga ni dia hanya berubah bentuk sahaja. Okey, kejap-kejap tenaga kinetik dia berubah pula. Jadi tenaga keupayaan ke, berubah pula jadi tenaga cahaya ke, apa-apalah. Dia hanya berubah bentuk sahaja. Dia tak boleh dimusnahkan, tak boleh dicipta. Tu maksud dia prinsip keabadian tenaga. Abadi. Okey, untuk kalau tengok ke sini, okey, TU simbol TU adalah tenaga keupayaan. Okey, saya ringkaskan. Okey, tenaga keupayaan ni ada dua, kita akan belajar nanti, iaitu graviti dan kenyal. Okey, graviti dan kenyal ni dua-dua di under tenaga keupayaan. Okey, tenaga kinetik ni satu je lah, TK. Okey, tengok contoh prinsip keabadian tenaga dalam sistem ayunan. Okey, dalam sistem ayunan. Okey, contoh dia. Okey, pertama adalah bandu ringkas. Okey, bandu ringkas. Kemudian spring berbeban. Okey, spring berbeban. Okey, tak cantik pula bandu ringkas kan. Okey. Okey, nampak? Okey. Dua ni adalah contoh prinsip keabadian tenaga bagi sistem ayunan. Okey, bandul ringkas ni nampak ni. Ni bandul. Contohnya awak lepaskan bandul ni. Awak lepaskan X kepada, awak lepaskanlah bandul ni. Okey, bandul ni ada satu je. X, Y, Z ni adalah kedudukan dia. Okey. Awak lepaskan bandul dari di tempat X ni, lepaskan. Bandul pun akan pergi ke Z, lepas tu patah balik ke sini. Tu maksud dia bandul ringkas. Kalau spring pula, spring lah. Okey, spring. Awak hanya lepaskan spring dan dia akan naik turun. Itu adalah spring berbeban. Okey, jadi kita pergi satu-satulah. Okey. Tengok untuk yang ni, bandul ringkas. Okey. Bila bandul berada di kedudukan X, tenaga upaya graviti adalah maksimum. Okey, sebelum tu aku kena tahu apa tu tenaga graviti. Tenaga upaya graviti ni maksudnya tenaga yang bersangkut paut dengan graviti lah. Semakin tinggi daripada muka bumi, semakin tinggi daripada graviti bumi, okay, dia adalah maksimum. Maksudnya nilai dia maksimum. Kalau semakin dekat dengan graviti, tenaga graviti ni adalah minimum. Okay, contoh dia, katakanlah awak tu, okay, kawan awak tu, okay, katakanlah awak kat sekolah kan, awak kat tingkat 1, kawan awak pula kat tingkat 3. Okay, jadi kawan awak yang berada di tingkat 3 mempunyai graviti yang lagi tinggi berbanding awak yang berada di tingkat 1. Okay, harapnya fahamlah. Okay, kalau tenaga kinetik pula adalah tenaga kinetik. Kinetik ni maksudnya pergerakan. Okay, kalau awak bergerak maksudnya awak mempunyai tenaga kinetik. Katakanlah awak tidur, statik. Maksudnya awak tidak mempunyai tenaga kinetik. Kinetik ni adalah pergerakan. Bila bergerak maksudnya awak mempunyai tenaga kinetik. Tu maksud dia. Okay, kalau tengok X, Y, Z. X ni lagi tinggi pada Y. Maksudnya X ni mempunyai tenaga graviti yang lagi tinggi. Tapi dari sini kita panggil tenaga graviti yang maksimum. Maksudnya tinggi lah. Okay. Y pula kedudukan dia rendah. Okay, bila kedudukan dia rendah, tenaga graviti adalah minimum. Okay, samalah dengan Z. Okay, sebab sama X dengan Z ni sama. Okay, apa tengok. Okay, dari X kepada Y. X kepada Y. Maksudnya
tenaga graviti tu dia berkurang. Tolak-tolak ni maksudnya berkurang. Tambah ni maksudnya bertambah. Okey. Kalau sini dari X ke Y kan. Dari X ke Y maksudnya graviti, tenaga graviti dia berkurang. Okey. Tapi tenaga kinetik dia bertambah. Okey, awak nampak ini berkurang, dia bertambah. Nampak ni. Kalau kat sini tenaga graviti minimum, kinetik maksimum. Maksudnya dua-dua ni dia tak akan banyak sama-sama lah. Sama-sama tak akan banyak. Okey, sebabnya seperti saya kata, berdasarkan keabadian tenaga, prinsip keabadian tenaga, tenaga ni dia berubah-ubah. Berubah bentuk. Maksudnya kalau graviti ni sikit, maksudnya kinetik ni banyak lah. Sama lah dengan ni. Kalau graviti tu, okey, sekarang ni awak mempunyai tenaga graviti, maksudnya awak tidak mempunyai tenaga kinetik macam tu. Salah satu sahaja. Okey, daripada Y ke Z. Daripada Y ke Z ni, tenaga graviti akan bertambah. Tapi tenaga kinetik dia akan berkurang. Okey, dan begitulah sebaliknya. Okey, so kita pergi kepada spring berbeban. Okey, ni spring. Okey, spring. Okey. Di kedudukan X. Di kedudukan X. Okey. Di kedudukan X, tenaga kenyal, upaya kenyal ni adalah minimum. Tenaga kinetik dia maksimum. Okey. Kenyal-kenyal. Kenyal lah. Spring kan kenyal. Sebab tu lagi tenaga yang terlibat dalam spring adalah tenaga kenyal dan tenaga kinetik sahaja. Spring, kenyal. Kinetik pula sebab apa? Ni beban ni dia bergerak. Jadi bila bergerak maksudnya dia ada tenaga kinetik. Cuma kita tak tahu sama ada dia banyak ke sikit. Tu je. Okay, di kedudukan S ni, di kedudukan S ni, okay, nampak ke? Okay, tak nampak pula. Okay, fine. Okay, di kedudukan S ni, tenaga kenyal dia minimum. Okay, bila tenaga kenyal dia minimum, maksudnya tenaga kinetik tu maksimum lah. Maksimum. Dia bergerak laju di bahagian S ni. Maksimum. Tapi kalau di bahagian T ni, T, tenaga kenyal dia adalah maksimum. Kenapa tenaga kenyal dia maksimum? Sebabnya, cuba bayangkan, spring ni dia dimampatkan dalam keadaan yang sangat tinggi, kan? Spring ni dia dimampatkan dalam keadaan yang sangat tinggi. Sebab itulah tenaga upaya kenyal dia maksimum. Okey, jadi bila maksimum, tenaga kinetik dia jadi kosong lah, sifar. Okey, bawah ni pun sama. Bila sama ni, spring ni dia meregang. Dia meregang dalam keadaan yang maksimum. Jadi keadaan kenyal, tenaga kenyal dia maksimum lah. Tapi tenaga kinetik dia zero, sifar. Okey. Ni dah settle untuk 7.31. So kita pergi pada 7.32. Okey, dalam sistem tertutup, jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam sistem ayunan adalah mala. Mala ni maksudnya sama. Okey, tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik ni sama je. Okey, nilai dia sama. Sebab itulah, cuba tengok ni adalah formula. Okey, 1/2 darab F darab S adalah formula bagi tenaga keupayaan. Okey, sama sahaja dengan tenaga kinetik, iaitu 1/2 darab MV kuasa 2. Okey, kalau awak buat formula ni, nilai dia sama sahaja. Kalau tenaga keupayaan 50, kan, nilai dia 50. Jadi tenaga kinetik juga 50. Sama. Same sama. Okey, kita tertinggal yang ni, kan. Okey, awak kena ingatlah, perubahan tenaga antara keupayaan dengan tenaga kinetik ni, dia mematuhi prinsip keabadian tenaga. Keabadian, abadi. Maksudnya tenaga ni dia tak boleh nak dihapuskan, tak boleh nak dicipta. Dia abadi. Dia macam tu je. Dia tetap ada. Okey, dia tetap ada, cuma dia berubah bentuk sahaja. Okey, itu sahaja untuk 7.3. Assalamualaikum.